أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Yatina Al-Fawaid fi Syarah Al-Qawaid Al-Aqaid. Suara harap ni jelas ya, rakaman dalam MB. Kalau tak jelas untuk maklum. Okey, kita sambung pada muka yang ke-77, 88. Pada kata pengarang rahimahullah, maqala rahimahullah annahu mustawin 'alal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Al-Ghazali, wa annahu mustawin 'alal 'arsy, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu istiwa ia atas arasy, 'alal wajhil ladzi qalahu, atas wajah yang berkata oleh Allah akannya, mengikut apa yang Tuhan beritahu, Tuhan kata. Wal ma'na ay wa 'alal ma'na alladhi aradah, dan mengikut makna yang dikehendaki oleh Allah. Mustawin istiwa, Allah beristiwa, akan sebagai istiwaan munazzahan 'anil mumassati wal istiqrar, istiwa yang suci daripada bersentuh dan menetap, suci daripada bersentuh dan menetap. Jadi saya tak ingat, patutnya ada cadangan nak buka sekejap. Kita tengok daripada makna istiwa yang dibawa oleh golongan Salafiyah Wahabiyah. Dia kata dia bawa makna istiwa sehingga anak, siapa ada tolong buka dalam Syarah Wasithiyah. Ulu, irtifa', istiqrar, atau apa sini? Empat rasa makna. Yang mana makna ini ialah makna yang pada bahasa. Ulu, irtifa', istiqrar masuk juga. Syahid kita ialah mereka memasukkan istiwa nisbah bagi Tuhan dengan makna istiqrar. Mereka dah nafi. Mereka dah nafi. Jadi tak sempat. Ingat nak buka, kita buka surat tu nak tunjuklah. Asal tidak dapat ada boleh tolong datangkan mas daripada Syarah Wasithiyah, daripada Syarah ada Syekh Saleh Al-Utsaimin ataupun Ben Baz ataupun Saleh Fauzan ataupun Hawas. Okey. Jadi di sisi ahli sunnah, istiwa Allah di atas arasy akan sebagai istiwa yang suci, maha suci daripada bersentuhan, dan juga istiqrar, menetap. Istiqrar ni maknanya duduk atau tetap. Wat tamakkuni wal hululi wal intiqal,
dan maha suci daripada tamakun, bermakan, menempati, hulul, mendiami, menduduki, wal intiqal, dan berpindah. Kenapa? Intiqal, berpindah, hulul, menempati, tamakun, bermakan, istiqrar, menetap, memasak, bersetuh, ini semua daripada amaratul hudus, tanda-tanda baharu, sifat-sifat bagi baharu, awarid. Ni a'rab belaka. Okay. Kata Syekh Ahmad Zarruq, yakni menghendaki oleh musannif rahimahullah, annama warada fil Qur'ani, bahawa apa yang datang dalam Al-Quran, min, apa yang datang tu, min qaulihi ta'ala, dari firman Tuhan, istawa 'alal 'arsy. Istiwa ni banyak beberapa lafaz datang dalam Al-Quran ni. Ini diambil daripada satu contohlah dalam surah A'raf, istawa 'alal 'arsy, thumma istawa 'alal 'arsy. Wa qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat dengan rahmat itu di atas arasy beristiwa ia. Apa yang datang dalam Quran itu nusbituhu, kita sabitkan. Wajib kita sabitkan sebab ayat Quran. Tak boleh nafi, tak boleh menafikan. Nusbituhu, kita isbatkan. Wa nunazzihuhu 'anil zahirihi. Namun kita sucikannya daripada zahirnya, makna zahir. Kita suci dan nafikan daripada makna zahir. Daripada makna zahir. Wala nakhudhu fi ta'wilihi, dan tidak kita mengharungi pada takwil, tak menyelami, tak harum, tak kira harum pada mentakwilnya. Kita tak masuk pada nak mentakwilkannya. Bal nufawwidhuhu lahu ta'ala, bahkan kita tafwid, serahkan makna bagi Tuhan pada fi sya'nihi, pada urusan perkara itu. Jadi apa dia? Ini mazhab ataupun cara takwil, cara tafwid. Mazhab tafwid, iaitu kita serahkan makna bagi Allah tanpa kita takwilkan. Inilah pandangan jumhur di kalangan salaf. Mereka tidak membincangkan la nakhudhu fi ta'wilihi, tidak masuk dalam mentakwilkannya. Bal nufawwidhu lahu ta'ala fi sya'ni, bakal kita serah bagi Tuhan pada urusannya. Apa maksud Tuhan serah pada Allah? Allahu a'lamu bi muradih. Okay. Tengok sini, ta'liq Syekh Nizam Ahmadi dia bawa perkataan Makki bin Abi Talib dalam tafsirnya, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Ditafsirkan ala 'alaihi, Allah meninggi atas arasy, ulu wa qudratin, akan ketinggian kudrat. Ulu wa qudratin, la ulu wa makani, bukan tinggi dari segi tempat. Dan lagi pula dalam tafsirnya, wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy irtafa'a wa 'ala. Irtafa'a wa 'ala. Dalam wasatiyah tu ada dua kali rupa. Yang ni ingat satu lagi istaqarra. Saya kira ingat. Istaqarra. Jalasat tak ada salah sebut. Dia tengok rasanya ada 4. Tu cari dalam syarah kepada wasatiyah. Dan makna irtafa'a adalah kita boleh terima, tak ada masalah. Sebab irtifa' dengan ulu tu maknanya lagi umum. Dia tidak mesti irtifa' dengan ulu makan saja. Irtifa' dengan ulu makanah juga. Jadi dia tidak terhad kepada sifat jirim saja. Adapun istaqarra, menetap, itu memang sifat jirim. Adapun irtafa'a dengan alam,
itu boleh dengan makna yang sesuai. Irtifa' makan atau irtifa' makanah, kedudukan tempat ataupun kedudukan darjah. Di sini dikata irtafa'a wa 'ala irtifa'a qudratin, ketinggian kudrat, wa ta'zimin, keagungan, wa jalalatin, keagungan, la irtifa'a nuqlah, bukan ketinggian nuqlah perpindahan, tinggi dari segi tempat berpindah. Nuqlah ni makna berpindah arah. Tengok ni, kata Imam Khattabi lagi. Ini nukilan-nukilan beginilah. Makna kalau dalam berhujah ataupun berdebat dengan golongan-golongan salafiyah ini, kita kurang memberi kesan semuanya. Kita berhujah dengan cara hujah akal, sebab akal dah tolak awal. Kita jangan biarkan akal kita yang berhujah, kerana mereka mendatangkan nas, kita datangkan nas, kata a'imah. Kemudian silalah buat. Awak nak ambil hak ni, kena ambil hak ni. Awak nak faham kuan dia. Jadi kalau kita buat kata mustahil kerana arat bertempat itu tempat makhluk, maka Tuhan ni kalau bertempat maka Tuhan macam makhluk. Bila Tuhan macam makhluk, maka Tuhan terbaharu. Itu memang kita boleh fahamlah metodologi penghujahan secara itu. Dan memang itu hujah yang betul sebenarnya, tapi mereka daripada awal dah tolak hujah. Tak mau terima. Tak mau terima. Mereka nak kepada nas. Bila kita bagi nas lah. Cara dia bagi nas. Bagi nas kalam salaf, kalam para imam a'imah berkaitan dengan perkara ini, itu lebih kepada ilzam al-khasmi, lebih boleh menghapuskan hujah lawan daripada kita bawa metod kita, yang mana metod kita dia tidak dipersetujui oleh golongan sekalian. Walaupun metod kita itu qat'i. Okey. Kata Imam Al-Khattabi, laisa ma'na qaulil muslimin, bukan makna perkataan orang Islam innallaha 'alal 'arsy, bukan maknanya huwa annahu ta'ala mumassun lahu, bukan makna Tuhan bersentuh bagi arsy, au mutamakkinun fiha, atau menempati pada arsy, au mutahayyizun fi jihatin min jihati, atau Allah berada pada satu pihak daripada pihak arsy. Lakinnahu ba'inun min jami'i khalqi, maka Allah lain daripada sekalian makhluknya. Allah ba'in, lain, terputus, terasing daripada sekalian makhluknya. Wa innama huwa khabarun ja'a bihi tauqif, hanya saja ayat itu satu khabar yang datang padanya tauqif, datang daripada Al-Quran. Kita tawakuf, kita berhentikan serah makna padanya. Faqulna bihi, maka kita katakan dengan apa yang turun, nas yang turun, wa nafaina anhu takyifah, dan kita nafikan daripadanya takyif, bagaimana itu kita nafikan. Kerana apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, kerana tidak sama dengan Tuhan itu sesuatu. Qala al-Imam Al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi lagi, wa mimma yu'lamu istihalatuhu, daripada perkara yang diketahui mustahilnya, kaunul arsy, keadaan arsy itu hamilan lillah, arsy itu menanggung Tuhan, itu mustahil. Wa anna Allah Ta'ala mustaqirrun alaih, dan Allah Ta'ala menetap atas arsy kastiqraril ajsam, seperti menetapnya jisim-jisim. Idh law kana mahmulan, kalau Tuhan itu ditanggung, lakana muhtajan, maksudnya dia itu berhajat, faqiran, dan berperlu, lima yahmiluhu, kepada apa yang menanggungnya. Wa dzalika yunafi wasfal ilahiyah, dan itu menafikan sifat ketuhanan. Idh akhassu awsafil ilah, kerana sifat paling kurang sifat ketuhanan itu ialah al-istighna'ul mutlaq, iaitu terkaya yang mutlak. Tuhan ni tak berhajat kepada apa-apa langsung. Walau kana dzalika, kalau Tuhan tu dia berhajat, perlu kepada arsy, la lazima kaunuhu jisman,
Nescaya lazimlah keadaan Tuhan tu jisman muqaddara, jisim yang ada kadarnya. Wa yazam kaunuhu hadithan, maka lazimlah keadaan Tuhan tu baharu alam sabaq. Fa in qila pasal 10 ta'liq. Fa in qila, jika dikatakan fama makna qauli ta'ala, kalau orang tanya apa makna ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, qila lahu, maka dia lahu mahamilu wadihah, baginya ada makna-makna yang jelas. Mahamil ni makna tanggungan-tanggungan, erti-erti, pengertian-pengertian yang jelas. Wa ta'wilatun sahihah, dan takwilan-takwilan yang sahih. Ghaira anna syar'a, namun syara' lam yu'ayyin lana mahmalan, syarak tidak menentukan kepada kita satu tanggungan makna tertentu. Min tilkal mahamili, daripada tanggungan makna-makna tersebut. Syarak tidak tentu. Fa yutawaqqafu fi ta'yin, maka kita terhentilah pada nak menentukan makna. Wa yuslaku maslaka salafus salih, maka dijalankan akan jalanan salafus salih bitaslim, pada nak mentaslim, menyerahkan makna pada Tuhan. Jadi tafwidlah yang sama. Ya. Kita balik kat mana tadi? Bal nufawwidu lahu ta'ala fi sya'nihi. Amma ithbatuhu, adapun mensabitkan istiwa bagi Tuhan tu, bali subutihi, maka kerana kesabitannya binasil Quran, dengan nas Quran sendiri, maka kita tak boleh nafi. Ada orang Islam takkan nafi bahawa Allah itu beristiwa. Tak ada orang, kalau orang nafi itu memang keluar pada Islam sebab menafikan ayat Quran. Jadi kita mengisbatkan kerana sabit sifat istiwa itu dengan nas Quran. Wa amma tanzihu an zahirihi, adapun menyucikan daripada zahir makna itu, fali annahu mimma ta'arada fihi al-ma'qul wal manqul, kerana sesungguhnya ia itu daripada perkara yang bertentangan padanya al-ma'qul wal manqul. Ma'qul dan manqul. Ma'qul makna perkara yang kaedah akal dan nas nakli, bertentangan nas dengan akal. Fa yuqaddamul ma'qul, maka didahulukan ma'qul, kaedah akal, li'annahu maqtu'un bihi. Betul Allah habis kata. Tak mendahulukan kan? Tu dah tengok. Ada syairah mendahulukan ke tu? Betul, tapi makna faham salah. Betul tu kan, tengok macam betul. Tengok makna ma'qul tu apa jadi fa yuqaddamul ma'qulu, pertentangan antara ma'qul dengan manqul. Kaedah akal dengan nas naqal bertentangan, maka fa yuqaddamul ma'qulu, maka didahulukan ma'qul, kaedah akal, umur ma'qul, di annahu maqtu'un bihi. Kenapa kena dahulu tu? Tu isunya. Kerana kaedah akli ni, ma'qul ni maqtu'un bihi, perkara yang diputus dengan, makna benda yang tak ada kompromi, perkara yang putus, qat'i. Benda qat'i, benda yang tak boleh bersalah. Kemudian manqul bukan tolak. Fa wa yuta'awwalul manqulu, dan ditakwilkan manqul, ditakwilkan nas dalil naqli, bima yahtamiluhu, dengan apa yang boleh dipahamikannya, minal wajhi sahih, daripada wajah pemahaman yang sahih padanya pada manqul. Jadi macam mana pula? Ini kalau betul bertentangan, kena ingat dulu, ini isu ta'aruf dan tarjih. Secara kaedahnya, an-naqlus sarih as-sahih, an-naqlu as-sahih
la yunafi al-aqlu as-sarih. An-naqlu as-sahih la yunafi atau la yata'aradu ma'a an-aqlu as-sarih. Nukilan dalil nas yang sahih dia tidak akan bertentangan dengan dalil akli yang jelas. Sarih ni maknanya yang tepat, betul lah. Bukan sesuatu bukan ada apa nama ni elaf pada tu, bukan ada syatahat dan seumpamanya. Kalau dalil akli yang sarih yang jelas, bukan bentuk zonni ataupun dakwa saja, dia tak akan bertentangan. Okey. Tapi pertentangan berlaku tak? Jawapannya berlaku. Berlaku kenapa? Kerana sama ada dua. Kerana kekurangan pada faham satu, atau kerana ketidaksahihan pada nukilan. Kerana kita tak faham satu. Jadi kerana kita tak faham, benda itu pada zahir nampak macam bertentangan. Kenapa? Kerana nampak sekali lalu macam bertentangan. Kerana kita tak faham. Kalau tengok sekali lalu, kena tengok dengan penelitian. Sebab itu ta'aruf tarjih ni pada yuzannu fihi ta'aruf, perkara yang disangka ada pada ta'aruf bi awwali wahlah, pada awal penelitian. Tengok sekali lalu macam ta'aruf. Kalau hakikat sebenar dalil naqli dengan akli takkan ta'aruf. Yang jadi ta'aruf tu kerana tengok sekali macam ta'aruf, kerana lemah kita pada pemahaman. Kita kena fikir tilik baru jumpa sebenarnya tak ada ta'aruf. Okey. Jadi ataupun kenapa? Kerana ada silap pada mana-mana dalil akal tadi jadi bukan qat'i ke, ataupun dalil naqli itu bukan sahih. Jadi itu juga kadang-kadang berlaku ta'aruf tu. Tengok. Maka apa yang perlu dibuat? Kerana ma'qul yang dimaksudkan di sini ialah dalil aqli yang qati'. Itu tentulah maqtu'un bihi. Bila begitu, naqli ni kerana dia itu khabar, kerana ma'qul ini nas, wan nasu minal khabar, wal khabaru yataqarrabu alaihi al-ihtimal ihtimal dan juga banyak wajah. Kerana bila khabar nas ini dia datang ihtimal kinayah, berdatang ihtimal majaz. Jadi bila itu ditakwilkan, takwil bukan makna tolak, takwil bukan dengan makna menafikan atau tolak. Faham? Allah nasibkan. Ini betul. Tak minum dia ni. Ini siapa nak pakai? Jelas dah mic dah. Kita test dah. Mana tadi? Kerana nas dalil al-manqul, kerana dia bentuknya khabar, dia khabari, maka bila sesuatu khabar ni luas, ihtimal yang banyak. Ihtimal adam iradatul haqiqah, ihtimal kinayah, ihtimal macam-macam. Maka yuta'awwalul manqul, perlu ditakwilkan maqul bima yahtamiluhu, dengan apa yang boleh ditanggung maknanya minal wajhi sahih, daripada wajah yang sahih. Okey, tengok wajah kenapa didahulukan. Kalau Wahabi kata kenapa kita nak dahulukan akal daripada naqal? Apa salah kita dahulukan akal? Kita kendiankan akal kita. Tengok Imam Ibn Furaq jawab. Kita baca dulu. Lepas ni kita terangkan. Kalau dia jelas dah, tak payah terang. Kita baca dia. Qala syaitu. Ini penting ni. Sebab mereka akan guna hujah ni. Inilah Asy'ariyah mendahulukan akal daripada naqal. Mendahulukan akal daripada nas. Buktinya dalam kitab mereka sendiri. Buktinya ni kalam jelas-jelas.
Jadi kenapa kita mendahulukan makul daripada makul? Bahkan perlu ditakwil makul. Mereka nak dahulukan makul dulu, tolak akal dia. Tengok, qala Syekh Abu Bakr Ibn Furah, kata Syekh Ibn Furah rahimahullah, idza ta'aradatil adillatul aqliyatu, jika bertentang-tentangan dalil akal, ma'ad zawahirin naqliyah, bersama zahir dalil naqli. Tengok, dia guna lafaz zawahir ni. Makna proses ta'arud ni takkan berlaku dengan cara kita tolak betul-betul. Kecuali nasah tu memang masuk di hukum Adam lah. Kalau ayat nasah dia masuk memang tolak lah. Tapi dalam akidah dia tak ada masuk. Rekah boleh masuk. Buat akidah nak masuk apa? Sifat Tuhan masuk. Dulu tak lain, sekarang lain. Boleh. Okay. Jadi ta'arud dalil akal bersama zawahir an-naqliyah, dalil akal yang zahir. Okey. Fa in saddaqnahuma, kalau kita benarkan dua-dua sekali, laziman jam'u bainan naqidain. Saddaqnahuma ala halihima. Kalau benarkan dalam keadaan kedua-dua itulah, atas wajah kedua-dua, maka laziman jam'u bainan naqidain, lazim berhimpun antara dua berlawanan. Dia kata ta'arud. Tak. Bila kata ta'arud. Jadi kalau kita kata betul lagi, tak akan jadi ta'arud. Tuhan pada akal mengatakan Tuhan tak bertempat. Dalil nas Quran ambil zahir alal arsy wa huwa alladhi fis samai ilahun aamintum man fis sama'. Pada zahir, walaupun itu bukan makna ayat, kita kata pada zahir, tak apalah, jadalan saja. Sebab ayat pada zahir pun nak faham gitu. Pada sangkaan mereka bertempat, tak ke canggah, makna Tuhan tu bertempat dan tidak bertempat. Boleh kata gitu. Sebab tu mereka akhirnya kata Tuhan dulu memang tak ada tempat sebelum ada makhluk. Lepas ada makhluk baru dia ada tempat, iaitu atas pada makhluk. Tak ada jalan tu. Akhirnya lari cara gitu. Dia tidak sedar bahawa dia telah meletakkan sifat berubah-ubah pada diri Tuhan yang qadim. Kalau kita benarkan dua-dua, lazimal jam'u bainan naqidain, lazim oleh berhimpun antara dua berlawanan. Okay. Wa in kadzabnahuma, kalau kita dustakan kedua-dua, lazim rafa'uhuma, lazim terangkat kedua-duanya. Akal pun kita tolak, maknanya kita anggap akal ni tak ada apa-apa peranan. Nas Quran wahyu, hadis pun kita tolak juga. Tu lagi teruk. Tak apalah buat ihtimal. Wa in saddaqna zawahiran naqliyatan, andai kata kita benarkan nas zahir, nas naqli yang zahir, wa kadzabna al-adillata al-aqliyata, dan kita dustakan dalil-dalil akal, lazim at-ta'nu fi zawahirin naqliyah, lazim kita mencerca dan menolak. Ta'nu makna menolak dan mencerca, menolak pada zahir naqliyah juga. Kalau kita tolak dalil akal dan kita benarkan zawahir naqliyah, dalil naqli yang zahir kita pegang dan kita tolakkan dalil akal, tolak langsung, lazim daripada itu kita menolak juga zawahir naqliyah. Kok mana tu? Li'anna al-adillatal aqliyah, kerana dalil akal itu usulul zawahirin naqliyah, dia asas kepada dalil naqli. Tidakkah kita beriman dengan nas Al-Quran hadis itu? Asasnya kerana kita menggunakan akal pada menisbatkan wujud Tuhan dan juga membenarkan Nabi dengan mukjizat. Faham tak? Penerimaan kepada zawahir naqliyah, dalil naqli, asasnya ialah kita menggunakan akal,
mengisbatkan bahawa adanya Tuhan yang menurunkan wahyu dan adanya Tuhan yang menurunkan Rasul yang membawa wahyu itu, yang dibenarkan dengan mukjizat. Kan dalil mukjizat, nah, iaitu dengan perkara mencari adab itu dalil bahawa apa yang Nabi bawa itu benar. Jadi itu maksud li'anna al-'adillata al-'aqliyata usulul dhawahirin naqliyah. Dia asas usul kepada nas-nas naqli yang zahir. Bila kita tolak dalil akli, sebenarnya kita tolak dalil naqli. Kerana pensabitan dalil naqli ialah dengan akal. Dalil naqli kita sabitkan dia itu bahawa betul nas daripada Tuhan ialah dengan apa? Dengan akal. Dengan akal kan? Bila kita tolak dari akal, kita tolak usul kepada zawahir naqliyah. Wa tasdiqul far'i, membenarkan furu' ma'a takdzibi aslihi, dalam keadaan kita mendustakan asalnya, yufdi ila takdzibihi ma'an, membawa kepada mendustakan kedua-duanya. Akal ini kata usul aslu, naqal itu fara'. Ini juga Wahabi guna ayat ni. Dia kata akal tu nak semua tak faham, dia tak faham. Dia kata akal ni asal, dia tak faham. Asy'ariyah ni ialah golongan Aflatun, Aristotle, Socrates. Apa dah? Gitu, dia tak faham gitu. Banyak tengok cerita tu. Hidup dengan wakil. Dia ingat ulama kalang dia baca kitab falsafah pokok tu. Dia memang dia mahir falsafah lah, tapi maknanya kadang-kadang tu kata, Pak tu kata, saya pun bingung sekarang, bumi ni bulat ke flat? Ada orang tu dia boleh bingung lah, dia bingung. Ada tu, apa jadi gitu? Kalau akal kita kena terima. Pak ni fatwa ulama Saudi mengatakan bumi itu datar. Dan dia katakan siapa yang mengatakan bumi itu bulat telah kafir, kalau kafir ayat Quran. Itu benda jelas tu. Waktu bukan benda ketuhanan. Itu benda tabi'iyah je. Tapi pemikiran sama bawa situ. Sama je fikir, sama. Cara pemikiran atau dia proseskan maklumat pada isu flat earth sama je. Orang boleh buat artikel saya. Mana artikel akademik? Tak ada orang yang buat tau. Buat molek, analisis cara pemikiran golongan salafiyah pada perkara ilahiyah dengan perkara tabi'iyah. Kan Hafiz? Kita buat usuluddin tak? Ada lagi tak? Jumpa tajuk tu tak? Ada lagi tak? Macam tu. Tunjuk mana? Tak nama Anas sikit. Itu buat juga lah. Menarik tu kalau boleh fikir. Waktu petang. Menang tengok. Dia sama. Fikir molek cara pola pemikiran ni sama. Sebab tu akhirnya orang jadi mereka takut mengatakan bumi itu bulat, takut jadi kafir. Aduh lah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mana ni? Jadi dia kata membawa kepada ila takdzibihima, mendustakan kedua-dua maaf sekali. Falam yabqa illa annahu, maka tak tinggal lagi andaian kecuali kita kena berkata bil adillatil aqliyah, dengan asalnya kita menerima dalil akli wa ta'wili dhawahirin aqliyah, dan mentakwilkan zahir ayat nas-nas dalil akli. Itu satu. Au ta'wili amriha ila Allah, atau menyerahkan urusan kepada Allah. Mudah tu. Ini cara ulama susun bagaimana pemikiran. Barulah makna kuat hujah dulu. Dia orang simplicity. Mana orang kata ayat mendahulukan dalil akal dan daripada dalil naqal, iaitu menolak naqal dan mendahulukan akal. Tak faham tu, tak faham asal usul cerita.
Wali ahli sunnati, dan bagi ahli sunnah qaulan, ada dua pandangan. Yakni menghendaki oleh musannif qaulan bitafwid, pandangan yang mengatakan dengan tafwid, serah makna kepada Tuhan. Wa huwa aslam, itu lebih selamat, kerana kita tidak memasukkan diri kita dalam perkara yang kita tak tahu. Benda yang kita tak pasti, kita tak berbincang, kita tidak tentukan benda yang tak pasti, maka selamat kita. Wa huwa aslam. Wa qaulan bit-ta'wil, dan pandangan yang menyatakan dengan takwil, pandangan yang memilih untuk mentakwilkan. Wa huwa a'lam, dan itu lebih a'lam, lebih bertambah ilmu, lebih pada bertambah atau lebih ilmu. Lebih bertambah ilmu. Tengok sini, betul tak? Tengok, kita tengok dalam Syekh Ibrahim Laqani, Ibrahim Al-Laqani dan Syarah Kabirnya Umdatul Murid, 3 jilid, 4 jilid Umdatul Murid. Umdatul Murid ala Jawharatit Tauhid. Dia kata ishtahara bainal qaum, masyhur di antara di kalangan ulama, ishtihar al-mithli as-sa'iri, seumpama masyhurnya al-mathal misli al-mathal as-sa'ir. Mathal ni makna perumpamaan yang biasa digunakan, makna benda ini masyhur sangat. Seumpama perumpamaan yang disebut menjadi kebiasaan penggunaan al-mathal, al-mathal as-sa'ir. Anna tariqas salaf, apa dia? Ini umpama seakal kata, jadi kata peribahasa, ataupun kita kata apa? Idiom besar. Peribahasa tak? Ataupun kita kata contoh, perumpamaan. Perumpamaan, masa tu perumpamaan. Apa dia? Anna tariqas salaf aslam wa anna tariqal khalaf a'lam. Jadi macam satu perumpamaan. Ishtihar al-mathali as-sa'ir. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagai ulama, fi qawlihi, pada makna perkataan mereka para ulama, a'lam itu majaz mursal. Berlaku situ majaz mursal. Idh huwa min itlaq ismin musabbah, kerana itu mengitlaqkan nama musabbah, muradan bihi as-sabab, yang dimaksudkan dengannya ialah as-sabab. Itlaq musabbah maksudnya sebab. Itlaq musabbah, tapi maksudnya sebab, kerana makna hakiki lil a'lam. A'lam tu apa? Al-azyad, yang lebih bertambah. Al-azyadu ilman, yang lebih bertambah ilmunya. Itu a'lam, orang yang ataupun sesuatu yang lebih ilmu. Itu makna hakiki. Wal ahwajiyatu sababun muqtadin, dan ahwajiyah kehajatan. Ahwajiyah ni keberhajatan. Keberhajatan itu sebab yang menuntut ayyasiral ahwaju, berjadilah sesuatu yang sangat berhajat itu a'lama, jadi sangat dia lebih diketahui. Apa? Jadi wa fi isnadihi ila ta'wil, menyandarkan ta'wil alladhi huwa madhhabus salaf, yang mana ta'wil itu mazhab salaf, majazun bil isnad, itu majaz pada isnad. Dia kata apa? Tariqus salaf, kan? As-salaf itu berlaku majaz pada isnad. Idh huwa min isnadi ma lil musabbah, kerana kita mengisnadkan perkara yang bagi musabbah kepada sabab. Fa innal ahwaja ila mazidi ilmi, kerana yang al-ahwaja, yang sangat berhajat, ila mazidi ilmi, kepada lebih ilmu itu, huwa mayu awal, orang yang nak mayu awal, orang yang nak takwil, yang berhajat kepada lebih ilmu itu mayu awal, orang yang nak takwil itu perlu kepada lebih ilmu. Sebab ini takwil.
La ta'wil, bukan ini ta'wil. Berlaku majaz tu. Majaz mursal. Wa ta'wil musabbabul ahwajiyah. Ta'wil itu perkara yang disebabkan oleh keberhajatan. Musabbabul ahwajiyah. Perkara yang disebabkan oleh keberhajatan. Keberhajatan itu, berhajat itu memerlukan untuk ta'wil. Faham tak? Ini dalam balaghah ni. Wa rubbama abdala ba'dhum a'lam bi ahkam. Ada sebahagian menggantikan alam dengan ahkam, yakni aktsara ihkaman, lebih detail, lebih teliti. Ihkam ai itqan, lebih detail. Binisbati ila daf'i syubahi, nisbah kepada mampunya menolak syubhah daripada akidah. Habis. Jadi dia kata ada qaul dengan ta'wil, ada qaul dengan ta'wil. Itu semuanya ba'da itbaqihim, setelah sepakatnya mereka ala annal jahla. Mereka berkhilaf antara ta'wil dan ta'wil itu setelah mereka sepakat. Ada beberapa perkara yang mereka sepakat. Salah wala sepakat. Annal jahla bi tafsirihi la yadur. Jahil dengan perincian makna tidak mudarat. Maknanya kalau dah tahu pun tak apa. Ini tafsirul qira'atuha. Tafsiran ni adalah bacaan. Baca je. Dah tak tahu, tak apa, tak ada masalah. Ini bukan benda yang ditutup kita tahu secara tafsir. Kita disuruh percaya beriman. Ba'da ikhrajihi, itu pun ba'da ikhrajihi 'anil wajhi al-muhal. Setelah kita keluarkan daripada wajah makna yang mustahil. Kena nafi dulu. Yang ni yang tidak dibuat oleh salafi. Mereka kata kita hanya mengisbatkan apa yang Tuhan isbat dan menafikan apa yang Tuhan nafi. Jadi Tuhan nak nafi, saya nafi lah. Ini nak nafi itu nafi secara tafsir juga. Padahal nafi khusus juga. Padahal Allah Ta'ala nafi secara mutlak dah. Bila nafi mutlak dah masuk yang tafsir yang khusus dalam tu, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua itu penafian umum secara mutlak bagi sebarang mumatsalah dan sebarang persamaan. Jadi sepakat salah dan salah pada apa? Pada dipanggil ta'wil al-ijmali yang disebut sebagai menafikan makna zahir. Nafyu az-zahir al-muhal. Ini sepakat. Ini dipanggil sebagai ta'wil al-ijmali. Dalam cara-cara Jauharah disebutlah salaf dan khalaf sepakat pada ta'wil ijmali. Cuma khalaf lebih lagi, mereka menentukan makna bagi ayat. Ini dipanggil ta'wil tafsiri. Kita nama ta'wil tafsiri. Ta'wil ijmali ialah menafikan makna zahir yang mustahil. Hak ni yang tak buat ni. Ni Wahabi ni, hak ni masalah ni. Makna zahir yang mustahil. Bahkan mereka mengisbatkan makna zahir. Lahu yadun haqiqatan. Bagi Tuhan ada ya hakiki ya. Zahir mana? Ya yang mana bagi manusia itu anggota. Begitu. Ayat dia ya yang mana bagi manusia anggota. Dah bagi Tuhan. Tak berani sebut lah. Lalu sebut kok. Habis ya. Tapi bila dia kata ya yang bagi manusia anggota, nampak lalu dibawa daripada pemahaman makna jismiyah situ. Nampak? Okey. Kita tengok rakaman-rakaman syekh-syekh Salafi tersebut. Lahu yadun yang binisbati lil makhluk lil insan udhun lakin lillah yali yadun yaliku bihi. Gitu.
Menisbah manusia tangan, tapi tangan bagi Tuhan yang layak dengan gitu. Ya, tahafut memang kita tahafut. Itu panggil takwil ijmali. Jadi takwil ijmali sepakat. Cuma khalaf mereka seterusnya mentakwilkan secara tafsiri dengan menentukan dan memilih makna yang sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Kama la yadhurul jahlu. Ni bandingan. Kita tidak dituntut nak tahu makna secara perinci ayat yang mutasyabihat ni. Kama la yadhurul jahlu bi alwanil anbiya, sebagaimana tidak mudarat kita jahil tentang warna Nabi. Nabi-Nabi lah, Nabi Muhammad anda tahulah. Nabi Muhammad anda tahulah Nabi kita, Nabi lain. Warna apa? Nabi Adam warna apa kulit dia? Gelap ke cerah? Nabi Adam. Izzat, mana pula? Gelap ke cerah? Gelap. Gelap. Dalam sirah sebut. Mana dia gelap? Gelap tu kan pada macam gelap tu dah. Adam al-udmiyah apa ni? Walau Adam tu. Mana warna gelap. Jadi ada nabi yang kulitnya putih, ada kulit dia warna apa nama ni? Warna ke kita kata coklat-coklat. Jadi Nabi Adam dalam apa nama ni? Tafsir antara katakan warna bukan putih lah. Tapi bukan makna hitam gelap bukan lah. Warna ke apa ni panggil? Warna sawo matang ataupun warna tu. Kita tahu tak tahu? Adakah memberi mudarat pada keimanan? Tak ada. Kama la yadurul jahlu bi alwanil anbiya wa ansabihim, dan juga nasab mereka ma'al ilmi bi ta'zimihim, dengan kita tahu, dengan perlu mengagungkan membesarkan mereka, wa ihtiramihim, dan perlu memuliakan mereka. Cukup mereka ni macam mana dah. Rambut Nabi Adam macam mana, rambut Nabi Musa macam mana, keriting kan? Rambut Nabi Isa lurus. Dah kalau kita tak tahu macam mana, tak ada masalah. Wa ta'wilu madhhabul khalafi, ta'wil itu mazhab khalaf. yakni tengok sini. Wa li ba'di a'immatis salaf. Tengok. Kena faham lah tu. Untuk tahqiqnya kita kena tahu. Ta'wil ini bukan khalaf sahaja. Bahkan sebahagian daripada imam-imam salaf pun ada ta'wil yang sabit. Dia buat contoh tu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ada mengatakan illa huwa illa ma urida bihi wajhah. Itu ta'wil di kalangan salaf berlaku. Fi jamrillah ay fi amrillah. Ma taraktu fi amrillah. Itu daripada As-Sudi. Itu contoh-contoh bahawa bi'ayunina, ani Sufyan al-Thawri, bi'ayunina ay bi amrina. Itu Sufyan al-Thawri. Ni kadang kita kena ingat nas nukilan apa nama ni, asar ataupun nukilan daripada salaf ni. Ini lebih hujung kuat untuk mematuhkan golongan-golongan mujassimah, musyabbihah, nampak? Ataupun golongan new, bukannya apa ni, pseudo salafi. Okay, habis. Kemudian katanya kama anna tafwidha madhhabus salaf, sebagaimana tafwid itu mazhab salaf, dan juga sebahagian daripada khalaf. Bukan semua khalaf setuju dengan tafwid ini. Tapi kebanyakannya yang tak setuju ni salah lah, tak setuju dengan takwil. Dengan takwil. Tapi takwil itu secara majoriti boleh kata majoriti mazhab salah lah, sehingga disebutkan takwil mazhabus salaf.
Tapi di kalangan khalaf ada yang tahwil. Ada yang tahwil di kalangan khalaf. Jadi ada tak. Cuma ramai dan juga majoritinya sehingga disebutkan mazhab khalaf itu takwil, mazhab salaf itu takwil. Sebab itu bila dalam masalah ni kita nak cermatkan tu, kita kata majoriti khalaf mentakwil, majoriti salaf mentakwil. Cermatlah sikit. Kita tak boleh nafi bahawa di kalangan salaf yang isunya adakah salaf tidak takwil itu. Jadi kita kena carilah nas-nas daripada pandangan salaf yang mereka sendiri takwil. Bawah tu ada. Ada buat tak? Dalam tu tak? Tak. Kita buat kan? Dalam kerja orang bagi. Ada kan? Contoh-contoh takwilan di sisi salaf. Contoh-contoh takwilan di sisi salaf. Tak tulis lagi. Hari tu tak tulis. Warujjihat ta'wilu, dan ditarjihkan ta'wil bi annahu furujun ila ilmin. Kenapa ta'wil ini ditarjihkan? Wa kullu nassin awhama tashbihan aw wilhu, disebut ta'wil. Jadi kenapa ta'wil ni sebahagian ulama terutamanya mutaakhirun ditarjihkan ta'wil? Li annahu furujun ila ilmin, kerana dia keluar kepada ilmu. Dia itu bawa kita kepada ilmu. Wal akharu, yang satu lagi maknanya tak tahu itu furujun ila jahli, keluar kepada jahil. Mana? Tahu itu kita bawa kepada tidak tahu. Kan tahu itu kan bawa kepada tidak tahu, serah pada Tuhan. Jadi nak keluar bawa kepada benda yang ilmu, tentulah lebih aula daripada furuj ila jahli. Itu wajah diaulakan takwil. Warujjihat tani, dan ditarjihkan yang kedua. Kenapa pula ditarjihkan takwil? Bi an laisa tamma alhana min sahibil hujjati bi hujjatihi, kerana tidak ada sesiapa yang lebih alhana. Alhana ni lebih fasih daripada sahibil hujjati, tuan punya hujjah, bihujjatihi, dengan hujjah. Tidak ada sesiapa yang lebih mengetahui dan fasih dan tahu makna apa yang nak disebut kecuali orang sebut. Betul tak? Orang yang mengeluarkan kata sahibul hujjah itu lebih alhana bihujjatihi, lebih fasih dan tahu tentang hujjahnya daripada orang lain. Kita sendiri tahulah apa yang kita maksudkan. Laisa tamma alhana min sahibil hujjah bi hujjatihi. Nampak tak cara tu tarkib dia? Laisa tamma alhana min sahibil hujjah, orang yang lebih memahami atau lebih fasih tentang pemahaman hujjah lebih daripada min sahibil hujjah, daripada penghujjah hujjah. Wa ta'yinu rubbama kana ilhadan, dan penentuan itu boleh jadi ilhad, menyeleweng. Bil khuruji 'anil ma'nal maqsudi, kalau kita menentukan makna itu boleh jadi satu ilhad, menyeleweng, lari dengan kita keluar daripada makna yang dimaksudkan. Ilal jahli bihi, kepada jahil dengannya. Rubbama kana ta'yin ilhadan bil khuruji 'anil ma'na al-maqsudi lil jahli bihi. Kerana apa? Kerana kita jahil tentang makna. Jadi kalau kita tak tahu makna, tiba-tiba kita tentukan makna, maka ini boleh dikira sebagai ilhad, menyeleweng, terpesong daripada makna yang dimaksudkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut istiwa atau ya atau seumpamanya, dialah lebih tahu tentang maknanya. Bila kita ta'yinkan makna, boleh jadi ta'yin kita itu menyeleweng daripada maksud sebenar yang dikehendaki, sebab kita tak tahu maksud sebenar. Lil jahli, kita tak tahu maksud sebenar. Bila kita tentukan makna, boleh jadi kita terlari dan terpesong daripada makna sebenar. Jadi dari kerana itu rujji hasan, ditarjihkan yang kedua. Tahu itu lebih selamat
Tahwid itu lebih selamat. Wa 'ala tahwidi darajal imam fi hadhihi al-'aqidati. Dari atas mazhab tahwid lah berjalannya Imam Al-Ghazali dalam akidah ni. Dalam akidah kawan akidah ni dia ambil pandangan tahwid. Mudah. Nak kata Imam Ghazali dah dia khalas kan, tapi apa dia tahwid? Memang tahwid ini mudah. Nak faham orang awam ni tak payah penat-penat gitu. Nampak? Kita tak perlu penat-penat bawa beberapa kaedah-kaedah akal orang faham. Percaya bahawa ni ayat Quran, surah makna kata. Jadi dalam berdasarkan kepada qawaid aqaid Imam Ghazali ni, Imam Ghazali dalam ini memilih untuk tahwid. If athbata istiwa, kerana Imam Ghazali mengisbatkan istiwa, wa nafal muhal, dan menafikan makna yang mustahil. Wa fawwadha fil mahmal, dan dia menyerah tahwid, menyerahkan pada mahmal. Mahmal ni mahmal dengan makna. Mahmal al-lafzi, mahmal ay mahmalil lafzi, ay makna lafzi. Dia menyerah pada makna lafaz. Apa makna lafaz istiwa? Apa makna lafaz? Sini istiwa lah. Dia serah makna yang dapat ditanggung lafaz itu kepada Allah. Okay. Wa huwa zahiru qawli Malik, dan ini yang zahir daripada perkataan Imam Malik ibn Su'ila ketika mana dia ditanya an qawlihi Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Tuhan yang bersifat dengan Rahman itu di atas arasy tertinggi beristiwa. Kalau ulama kita biasa terjemah istiwa sama ada istiwa kekal istiwa atau istiwa dengan makna tertinggi. Istiwa dengan makna tertinggi, itu tak salah ni lah. Istiwa dengan makna kekalkan makna istiwa, ataupun istiwa dengan makna tertinggi, dengan makna ala wa tafa'a. Bila orang tanya Imam Malik, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, idh qala, jawab Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maklum. Apa makna maklum? Yakni mendaki oleh Imam Malik fi kalamil Arab lahu masarif. Maklum di sisi kalam bahasa Arab, baginya ada masarif, ada makna-makna. Masarif ni makna makna qasad, makna yang dikehendaki. Ada makna-makna, banyak makna lah. Thumma qala wal kaifu ghairu ma'qul, dan kaif itu ternafi. Ghairu ma'qul tidak terfikir, maksud ternafi. Inilah riwayat yang paling kuat daripada Imam Malik dengan lafaz wal kaif ghairu ma'qul. Bukan muka 1152. Wa fi ba'd riwayatihi ta'liq wa ta'liq atas wal kaifiyah majhulah. Wa qad 'adalna 'an hadhihi riwayat dzakarna li anna ghairu ma'qul la yumkinu 'ilmu bihi wal majhul yumkinu 'ilmu wal maqsud nafi ta'aqqul fi dhalik. Fa riwayatu nafihi aula wa in kana ghairu akthar riwayatan. Jadi banyaknya riwayatnya wal kaif majhul, lafaz majhul. Tetapi yang paling asah dan riwayat yang paling kuat ni ialah ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul. Okey. Tengok kata Imam Qarafi. Wa qaulul Imam Malik awal kaifu ghairu ma'qul ma'nahu anna dzata Allah ta'ala la tusafu bima wudi'at wada'atil 'aratu lahu kaif. Bahawa zat Tuhan tidak boleh disifatkan dengan apa yang orang Arab sebut kaif. Zat Tuhan tak boleh kita nak tanya dengan kaif. Yang mana kaif di sisi orang Arab ni ada makna dia. Tak boleh kita nak tanyakan makna kaif pada zat Tuhan. Wahwa, apa makna kaif di sisi Arab? Wahwal ahwalul muntaqilatu, iaitu keadaan yang berpindah-pindah, wal hayatul jismiyah, situ keadaan-keadaan jisim, minat tarabuh, daripada duduk sila, wa ghairihi dan lain. Itu tak boleh. Fala yu'qalu dzalika fi haqqi ta'ala, itu tidak dapat ditaakulkan pada Allah Ta'ala listihalatihi min jihati rububiyyah, kerana mustahil daripada pihak ketuhanan. Nah, masuk balik atas. Dia kata
Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif itu tidak termakul, yakni mustahil. Itu yakni li'annahu, kerana kaif itu muhalun fi haqqihi ta'ala, mustahil pada hak Tuhan, fala yufhamu anhu, maka tidak dapat difaham daripada dia. Tak boleh kita nak tanya atau nak tanya Allah dengan kaif. Thumma qala, kemudian Imam Malik kata lagi, wal imanu bihi wajib, beriman dengannya itu wajib. Yakni menghendaki oleh Imam Malik, li'annahu nasul Quran, kerana dia itu nas Al-Quran, fi sittati mawadhi'a, pada 6 tempat sebut istiwa. Thumma qala, kemudian kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Kerana orang yang tanya pasal ni orang bid'ah. Kalau orang mukmin betul tak tanya benda yang tak patut tanya. Orang tanya ni nak cari nahak, nak cari isu, nak cari perbalahan. Jadi wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya itu bid'ah. Banyaklah aspek bid'ah tu, kerana tidak pernah ditanya oleh salaf, itu salah satu makna. Dan kedua, sebagaimana kata Tuan Syekh, li'annahu min tatabbu'il mushkil, kerana itu termasuk daripada mencari-cari mushkil, ayat-ayat yang mendatangkan iskal, mustasyabihat ni. Kalau kita tengok dan hayati tadabbur pada ayat surah Al-Imran tu, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ayat Allah Ta'ala ni ada ayat muhkamat, itulah ummul kitab, itu asas, itu yang banyak daripada Quran, ayat muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat, yang lain-lain yang baki sikit tu ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, dan orang yang ada dalam hatinya penyelewengan, kecenderungan daripada yang hak, ada seleweng dalam hatinya, ada sakit dalam hatinya, fayattabi'una ma tasyabaha, mereka mencari-cari ayat-ayat yang tasyabuh, ayat-ayat yang menyebabkan iskal, ini muskil, ayat-ayat mendatangkan iskal, tasyabuh, kesamaran. Fayattabi'una ma tasyabaha, mencari-cari ayat yang kesamaran, ibtigha' al-fitnah, untuk tujuan membuat fitnah, wa ibtigha' at-ta'wili, dan sebahagian lain untuk tujuan mentakwilkan dengan makna yang tidak semua. Jadi apa Tuhan sebut? Golongan ni dia suka cari ayat mutasyabihat. Siapa golongan yang suka mencari ayat mutasyabihat? Jawab Tuhan. Jangan politik sikit. Jawab Tuhan. Jawab sendirilah siapa yang suka membicarakan ayat mutasyabihat. Siapa boleh buat forum, buat daurah pasal ayat mutasyabihat saja. Orang bincang sifat Tuhan, sifat 20 marah pula. Dia bawa ayat mutasyabihat. Itu nampak. Jadi soal anhu bid'ah li'annahu min tatabbu'il mushkil, mencari-cari tempat-tempat berlaku iskal. Wa naqala Turtushi an Malikin, dan mengisyarat menukilkan Imam Turtushi daripada Imam Malik, anna madhabahu, madhab Imam Malik ikhtiyar at-ta'wil. Di sini Turtushi ni antara ulama mazhab Maliki juga ni. Dia kata bahawa Imam Malik, mazhab Imam Malik juga memilih untuk tawil. Maknanya ba'anhu ibn, dari sisi Imam Malik ada qaulan. Di sisi Imam Malik sendiri ada dua pandangan. Pandangan dengan tafwid dan juga pandangan dengan ta'wil. Wala khilafah, dan tidak berlaku khilaf fi wujubit ta'wil, pada wajibnya mentakwil, liman la tanfaku syubhatuhu illa bihi, bagi orang yang tidak akan hilangnya syubhah dirinya kecuali dengan takwil, illa bihi ay takwil. Bagi orang yang mana tak hilang syubhah keraguan kecuali dengan takwil, orang ni kena takwil. Orang gini, kalau orang tu tanya kita kena wajah takwil ke dia. Duk main tanya. Jadi cara dia, ayat-ayat begitu bagilah wajah
yang mentakwilkan supaya jelas. Dia takwil tak ada berlaku lah syubhat tu. Hilanglah keliru tu tak. Tapi tak banyak tanya dalam kelas-kelas kita kat sejian. Pernah. Tapi banyak mengajar kita kan belum sana. Tak ada orang takwil. Tak ada orang tanya. Pasti pun tak tanya. Maknanya kita tanya kita jawab. Kalau mengajar kita tanya kita jawab. Kalau kelas lain lah. Kalau mengajar sebuah ni tak tanya lah. Jadi kita tanya kita jawab sendiri. Patut tanya lah. Okey. Qala Syekh Abu Bakr fi tatimmati, kena ngajar dengan surah Wahabi. Oh tanya kau. Tak belah-belah KL ke mana ke. Belah Pantai Barat. Qala Syekh Abu Bakr fi tatimmati kalamihi. Kata Syekh Abu Bakar pada penutup bagi kalam dia. Tatimah kalam dia. Fa'alal qaul bitta'wil. Rasanya Abu Bakar Ibn Furak lah ni. Cerita buat Ibn Furak lagi dah. Jauh lah tu Abu Bakar Ibn Furak. Berkata Syekh Abu Bakar fi tatimati kalami pada penutup bagi kalam dia itu berkaitan ini. Fa'alal qawli bitta'wil, maka atas pandangan yang mengatakan dengan ta'wil, in wajadna laha mahmalan, jika kita dapati baginya mahmal, tanggungan. Tanggungan iaitu pengertian yusawwiruhul aqlu, yang diharuskan oleh akal. Taswir makna akal, memilah benda itu, makna itu harus. In wajadna laha mahmalan yusawwiruhul aqlu hamalnaha alaihi, maka kita tanggung atas makna. Jadi bukan semata-mata takwil ikut suka takwil dengan kaedah kan. Akal ni makna termasuklah kaedah-kaedah bahasa Arab. Mana yang tidak keluar daripada kaedah bahasa Arab, kaedah akli. Kalau ada makna yang sesuai, hamalna alaihi, hamalnaha alaihi, kita tanggungkan ayat di atas makna. Wa illa, jika tidak, fawwadna amraha ila Allah, maka kita serahkan maknanya, urusannya kepada Tuhan Subhanahu. Bukan makna ahli sunnah ni bukan semata-mata nak takwil itu suka tak. Kalau ada wajah untuk takwil saja. Dan itulah maknanya Al-Mahum Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Muti dalam bicara dalam TV, dia orang buat temu buat dengan dia dalam TV. Orang tanya dia pasal ni, dia kata bukan semua ditakwil. Apa yang maknanya perlu kepada takwil ditakwil. Kalau tak perlu tak payah takwil. Maknanya takwilan ni sebenarnya dia obat lah. Obat bagi orang sakit. Obat bagi orang sakit. Jadi obat bagi orang sakit. Orang sakit yang makan obat. Orang dah sakit jangan makan obat. Orang dah sakit jangan makan obat. Tahu makan obat tak sakit. Jadi mana lebih selamat serah makna ke Tuhan. Orang yang sakit macam tadi, syubhah tak hilang. Apa makan obat dia. Maka qultu, kata aku Syekh Ahmad Zarud, fal marji'u, maka tepat kembalinya, asas kembalinya idan at-tahwi, kembali pada tahwi jugalah. Qala, katanya, wa huwal qanun fi hadzal bab, itulah dia qanun, itu asas neraca fi hadzal bab, pada bab ini. Wallahul muwaffiqu lis-shawab, Allah lah yang memberi taufik kepada yang benar. Ini qanun mana tadi? In wajadna mahmalan yusawiruhu hamalna alaihi wa illa fawwadna amraha ila Allah. Itu qanun dia. Kata Syekh Abu Bakar bin Furak. Pada bab ni itu kaedah ni. Wallahu muwaffiqu lis-shawab. Intaha. Wa huwa ajib. Kata Syekh Ahmad, ajib, ajaib sungguh kalam ni. Yuktabu bima'id dhahab, wajar untuk ditulis dengan air emas, dengan dakwah emas. Itu kena faham tu. Ini juga setengah Asy'ariyah, orang-orang ngajar Asy'ariyah, takwil. Sabar dulu, kenapa? Jangan gaduh sangat. Benda yang maknanya boleh
kita 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 longgarkan, kita longgarkan. Nampak? Sebab itu bacaan selain daripada kitab-kitab Jawi, Melayu, kitab-kitab Alim Asy'ariyah, kita baca juga kitab-kitab yang betul. Kita tak cepat sangat mengatakan bahawa kita saja betul, Wa asyara biqaulihi, namun isyaratkan Imam Ghazali dengan katanya, ala alwajhi alladhi qalahu, atas wajah yang Allah berkata akan dia, wal ma'na alladhi aradahu, dan makna yang Tuhan maksudkan. Mana kita beriman mengikut apa kehendak Tuhan dan makna yang Tuhan mahu. Di qauli Syafi'i radhiyallahu ta'ala, berdasarkan kata Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i dalam masalah ni apa dia stand dia? Amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bima ja'ana 'anillah, dengan apa yang datang kepada kami daripada Tuhan, ala muradillah, mengikut kehendak Tuhan, wa bima ja'a 'an rasulillah, dan kami beriman dengan apa yang datang daripada Rasulullah, ala muradi rasulillah, mengikut kehendak Rasulullah. Sama iman dengan semua. Dan ni pandangan apa? Asy'ariyah pun. Tu baca kita Asy'ariyah kan. Jadi sebenarnya Asy'ariyah itu ialah lanjutan daripada manhaj salaf. Asy'ariyah Maturidiyah ni ialah kelangsungan daripada manhaj para ulama salafus salih. Bukan makna ada pertentangan, tak ada. Ya. Thumma qala bal al-'arsyu wa hamalatuhu mahmuluna wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa surat? Pak je? Baca dia tengah banyak dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.